Pasal ibadat ni dia lain. Sebab tu ulama kita ni dia segregate. Hukum ni ada dua jenis. Pertama dia panggil ahkam ta'abudiyah. Hukum hakam yang hanya bersifat ta'abudi, peribadatan kepada Allah. Apa Allah Ta'ala suruh, itulah kita buat. Kita tak perlu cari, tak perlu kaji, tak perlu semak tujuannya, hikmahnya, buat saja. Melainkan hak kita boleh fikirlah sikit-sikit boleh lah, tapi nak pergi lebih tak boleh. Itu dia panggil ta'abudi. Pasal apa kita sembahyang subuh 2 rakaat? Tak tahu. Ni tak pernah dengar ceramah ni. Kerana Nabi Adam dulu turun, masa dia turun tu dia sujud kepada Allah 4 kali. Ya. Mana Nabi Adam turun? Tak tahu. Tak tahu lakon ni. Nabi Adam turun tuan-tuan dalam setengah-setengah buku lah di Sarondip, Sri Lanka. Mana dia tahu? Saya pun tak tahu mana dia tahu. Tapi ada disebut lah, ada disebut. Kok ada tapak kaki ke apa, tak tahulah kan. Itu cerita-cerita dalam buku-buku sejarah yang lama-lama lah. Tapi sekarang ni ada banyak teori-teori baru tuan. Katanya Nabi Adam turun kat Gunung Jerai dulu, tak tahulah betul tidak kan. Mana dia ambil. Kata mungkin ada dia belajar ataupun dia rujuk mana-mana pakar-pakar yang buat research. Kita tak tahu. Jangan gelak tuan. Saya tak gelak ya, tuan-tuan yang gelak ya. Rasa pelik ya itu. Jadi Nabi Adam turun, tak kisahlah nak turun kat mana, janji dia turun. Betul tak? Sepakat, bukan kata ulama, kita pun sepakat juga Nabi Adam memang turun. Sebab kalau dia tak turun, kita duduk dalam syurga. Dia turun lah tu sebab kita duduk kat dunia ni. Turun memang turun. Dia nak turun kat mana itu tak tahu pun tak apa. Ya. Tak ada kepentingan syarak pun. Ya. Kau orang tahu turun kat situ-situ lah. Pergi puja tempat tu pula, ya tak? Bila dia turun tu dia kata Nabi Adam ni sujud 4 kali. Mana dia tahu? Mungkin ada dalam sejarah tu kot. Saya baca dia turun aja di tempat dia turun tu, tapi tak tahu pula dia sujud apa kali. Jadi dia kata kita pun semayanglah subuh sebanyak 2 rakaat, 4 kali sujud. Contoh ya. Maknanya bilangan rakaat semayang ni ta'abudi. Ulama dah segregate. Ta'abudi ni kita tak tahu why. Kenapa? Kita tak tahu. Dan kita tak perlu tahu bahkan. Mungkinlah ada maklumat-maklumat tertentu berkait dengan sejarah-sejarah tertentu. Of course lah datang daripada mana-mana sumber yang kita tak katalah ia tidak valid, tapi sejarah tuan, mana ada yang 100% tepat? Tak ada. Bukan kata sejarah yang dulu-dulu makan ribu-ribu tahun. Sejarah yang baru-baru ni pun. Betul tak? Yang kita tahu tuan-tuan, Jepun datang memang nak menjajah tanah Melayu. Itu sejarahnya. Tapi baru-baru ni ada teori-teori yang baru pula. Kata Jepun datang nak membantu orang Melayu. Kok tu pula lagi. Ada? Tak pernah dengar? Dia tengok garu kepala, saya dengar garu kepala kat saya kan. Jepun datang nak bantu tanah Melayu kan. Jepun telah diarahkan oleh kerajaan Turki Osmania katanya. Mungkin iyalah, kita pun tak kata benda itu tak betul. Tapi kalau dia ada sandaran yang kuat, mungkin kita tak tahu. Baik, balik pada yang tadi ya. Tak tahu pun tak apa, tak ada kepentingan syarak sama sekali. Bahkan sebahagian daripada cerita-cerita Nabi terdahulu ni tuan-tuan, jika tidak ada dalam Quran, kerana Quran ni bab-bab kenabian dulu dia hanya beritahu benda yang fundamental tentang akidah mereka, dakwah mereka terhadap umat mereka, ketauhidan dan sebahagian sikitlah daripada bentuk-bentuk ibadah yang mereka lakukan. Adapun secara detail, huraian terperinci tidak ada. Daripada mana datangnya? Kebiasaannya daripada Israiliyat. Cerita-cerita Bani Israel. Yang mana memang termasuklah dalam buku-buku sejarah lama. Bahkan buku-buku agama, buku-buku tafsir bahkan ada masuk Israiliyat. Buku tafsir Ibnu Katsir ada Israiliyat. Buku tafsir Al-Qurtubi ada Israiliyat. Bakallah konteks hari ini memang ada ulama tuan-tuan ataupun ilmuwan yang mutaakhirin, yang latest ni kerja buat dia ialah dia kaji riwayat-riwayat Israiliyat yang ada dalam buku-buku agama, seperti buku-buku tafsir lah terutamanya, dan mungkin buku-buku hadis dan buku-buku yang lain. Jadi biasa cerita-cerita Israiliyat lah. Tapi tak apalah nak cerita, tak tahu pun tak apa. Pasal ini ta'abudi. Bukan kata subuh saja 2 rakaat, maghrib 3 rakaat, hak lain 4 rakaat.
Ini ta'abudi. Memang Allah Ta'ala suruh begitu. Ya. Pasal apa zuhur 4 rakaat? Padahal zuhur kita dah bekerja separuh hari. Hak bekerja lah. Hak tak kerja tu tak cerita lah. Ada juga orang jenis tak kerja. Ya tak? Dah pencin, tak kerja. Okey lah tu kan. Zuhur kenapa 4 rakaat? Sedangkan kita dah bekerja separuh hari bagi yang bekerja lah. Penat kan? Patut buat 2 rakaat lah. Tukarlah 2 subuh tu jadi zuhur. Betul tak? Allah, 4 dengan 2 bukan jauh mana. Awak kata begitu, setengah orang dia kata berat. 4 rakaat berat. Pasal apalah tak buat zuhur 2, subuh 4. Subuh kita baru bangun tidur, fresh, masih strong. Betul tak? Bangun tidur kan? Kau tak cakap dah? Bangun tidur pun tak cakap. Bangun tidur lah kita kuat. Patut 4 kan? 6 pun tak apa. Ini pergi 2. Allah, sikit sangat tu. Tapi waktu kita bekerja di tengah hari, kadang-kadang rehat sejam je tuan. Saya dulu sebelum jadi ustaz, masa baru nak start dulu, saya kerja di syarikat swasta, rehat tengah hari sejam aja. Betul tak? Pukul 12 sampai pukul 1. Oh, zuhur duduk lagi masa tu. Buat apa tahu awak main zuhur biar awal sikit? Ya tak? Ataupun pukul 1 sampai pukul 2. Sejam tak sempat tuan. Nak makan lagi, nak sembang lagi, nak mengumpat lagi. Lepas tu, tak ada. Lepas tu nak pergi semayang lagi, 1 jam tak sempat. Ya, kalau 1 jam setengah okey. Kenapa tak buat 2? Betul tak? Begitu juga waktu-waktu semayang. Semayang ni ada waktu-waktu dia. Pasal apa? Zuhur diwajibkan, waktu asar diwajibkan. Ada waktu-waktu yang lain seperti duha. Betul tak? Hal seumpama ini disebut sebagai ta'abudi. Ahkam ta'abudiyah. Hukum ahkam yang bersifat ibadah semasa-masa. Kita takkan tahu punya. Ya tak? Tapi ada juga hukum ahkam ta'abudi yang kita tahu. Pasal apa kita semayang? Semayang ni kita nak isi kejiwaan dan kerohanian kita. Kekuatan kita dalam internal kita. Kita boleh cakap itu, tapi dalam setengah-setengah perkara yang very technical kita tak tahu. Pasal ta'abudi lah.